أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين العزيز الحكيم عدد كل حرف كتب ويكتب الأبد الآبدين ودهر الداهرين نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. أما بعد, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, setinggi-tinggi pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kerana dengan rahmat Allah taala, dengan belas kasihan Allah taala, ya, dengan apa? Dengan maha lembut Allah taala, ya, dapat menghimpunkan kita pada malam yang penuh dengan barakah ini untuk kita meneruskan lagi pengajian kita yang tertangguh. Okey. Pengajian ataupun diskusi fiqh wanita. Okey, alhamdulillah kita dah pun memasuki memasuki bahagian-bahagian yang agak kritikal dalam ilmu fiqh wanita ni, ya, iaitu bab istihadah. Okey, bab istihadah yang mana bila orang perempuan bila kena bab istihadah ni, mula dah dia macam kan, nak solat ke tidak, kan, nak solat ke tak perlu solat, hid ke istihadah kan. Jadi bukan mudah untuk menentukan adakah kita ni sedang haid ataupun istihadah. Kalau kena dengan kaedah tak ada masalah. Kalau kaedah kita hafal kaedah dia kan, ada dalam kitab semua, tak ada masalah. Yang penting kita tahulah mana nak ambilnya. Sebab saya pun bukan semua benda saya tahu, sebab kaedah tu banyak. Kaedah dalam permasalahan istihadah ni banyak sangat kaedah dia. Jadi kita belajar mana yang dapat. Malam ni kita belajar mana yang dapat. Saya tak mampu nak terangkan details, nak terangkan dalam-dalam semua permasalahan, bukan senang. Kalau nak belajar betul-betul dalam, kena belajar dengan orang yang betul-betul pakar lah bidang ni. Saya ni lebih kepada orang kata, bukanlah nak memakarkan seseorang tu, bukan nak menjadikan orang tu pakar betul-betul dalam ni, tak. At least kita boleh kira sikit-sikit kita punya head istihadah kita, nifas kita. Kalau berlaku permasalahan yang mungkin kita tak pernah nak belajar, yang itu kena tanya, yang itu kena rujuk kepada orang yang lebih pakar lah kan. Okey, so malam ni ada yang bertanya topik apa malam ni. Saya buka tadi tak nampak. Saya buka apa tadi, skrin tadi, bukan skrin, slide. Tak nampak kot slide tu. Okey, tak apa. Jadi malam ni kita nak belajar apa? Okey. Kita tengok slide kita. Okey, so okey, siapa yang buka video tolong pastikan bersedia. Jangan main buka macam itu tiba-tiba tak sedia kan. Macam-macam perkara yang nampak nanti susah. Jadi bersedia, pakai kemas-kemas kan, elok kalau nak nak buka video. Okey. So malam ni kita akan masuk, ataupun kita dah masuk dah tajuk ni, wanita istihadah yang melihat perbezaan sifat darah. Kita dah belajar sifat-sifat darah macam mana, dan kita dah belajar dah tentang mumayyizah ni kan. Mumayyizah ni itulah wanita yang mengalami istihadah ketika haid ataupun ketika nifas. Tapi sepanjang istihadah tu, sepanjang darah keluar tu, dia melihat perbezaan sifat-sifat darah yang keluar. Dia nampak beza, ada darah kuat, ada darah lemah kan. Slide tadi tak nampak tajuk. Okey, tak apa. Maaf lah ya. Mungkin tersilap tekan ke macam mana, tak keluar pula slide tu. Okey, jadi kita dekat muka surat apa? Okay, kita dekat muka surat tajuk
mengenai mumayyizah ni dalam muka surat 81. Okay, dalam muka surat 81. Cuma hari ini kita akan masuk syarat-syarat mumayyizah. Apa syarat-syarat untuk menentukan bahawa dia ni mumayyizah ke tidak? Okay. So dah boleh faham tak mumayyizah tu apa maksud dia? Lepas ni saya tak naklah cerita dia yang mumayyizah tu apa benda, tak payahlah. So dah boleh tahulah, dah boleh ingatlah mumayyizah ni apa. Mumayyizah ni adalah orang perempuan yang mengalami istihadhah ketika haid. Boleh faham tak istihadhah ketika haid tu macam mana? Bila mana darah keluar melebihi darah keluar. Awalnya kita ingat haid, tiba keluar tak berhenti. Sampai hari ke-15 pun tak berhenti juga. Terus keluar melebihi 15 hari. Ini wanita ni mengalami istihadhah ketika haid. Nifas pun macam tu juga. Kita nifas keluar, lepas tu tak berhenti. Sampai hari ke-60 pun tak berhenti. Berterusan sampai melebihi 60 hari. Itu wanita yang mengalami istihadhah ketika nifas. Jadi orang yang mengalami istihadhah ketika haid ataupun istihadhah ketika nifas, dia terbahagi pada dua. Ada yang mumayyizah, dia terbagi pada beberapa bahagian lah. Ada yang mumayyizah dan ada yang tak mumayyizah. Okay. Kalau yang mumayyizah ni apa maksud dia? Orang tu, wanita tadi yang nampak yang mengalami istihadhah ketika haid tadi, dia tapi sepanjang darah keluar tu dia nampak perbezaan sifat darah. Sifat-sifat darah tu dia nampak beza dia. Dia beza apa? Sepanjang darah keluar tu yang melebihi 15 hari tu dia nampak ada darah kuat, ada darah lemah. Sebab itu kita dah belajar minggu lepas kan, darah kuat macam mana, darah lemah macam mana. Maksud darah lemah tu, darah tu kurang kuat daripada darah yang kuat. Maksudnya darah kuat datang dulu, lepas tu darah lemah datang. Ataupun darah lemah datang, kemudian tiba-tiba darah kuat pula datang. Okay? Jadi ada nampak perbezaan. Okay? Dia nampak perbezaan darah-darah yang keluar tu, ada darah kuat dan ada darah yang lemah. Itu dipanggil mumayyizah. Okay? Kemudian ada juga dipanggil tidak mumayyizah. Okay? Dalam bahasa Arab, ghairu mumayyizah. Maksudnya wanita tu tak mumayyizah. Dia tak nampak perbezaan sifat darah. Ataupun syarat-syarat. Salah satu daripada syarat-syarat mumayyizah ni tak lengkap. Okay? Nanti kita akan tengok siapa syarat-syarat mumayyizah. Okay? Dia kena ada syarat dia. Kalau lengkap syarat ni, barulah wanita tu dikira mumayyizah. Walaupun wanita nampak perbezaan darah yang keluar sepanjang lebih 15 hari tu, dia nampak beza. Ada darah kuat, ada darah lemah. Tapi dia tak kena syarat dia. Syarat mumayyizah tu dia tak kena. Maka dia bukan mumayyizah. Kita tak boleh hukumkan dia sebagai mumayyizah. Maka kita kena hukumkan dia sebagai tidak mumayyizah. Tu kalau dalam bahasa mudah ialah tidak mumayyizah. Okay, dalam bahasa Arab dia ghairu mumayyizah. Okey, maksudnya dia tidak memenuhi syarat-syarat mumayyizah. Jadi hukum dia lain. Hukum dia bukan darah kuat tu haid, darah lemah tu istihadhah, tak. Hukum dia dah jadi lain. Okey. Okey, tak apa, kita belajar satu-satu. Cuma dalam menentukan dalam hukum mumayyizah ni pun banyak sangat hukum. Okey, banyak sangat hukum dan saya tak dapat nak terangkan semualah. Okey, kita akan ambil mana yang dapat jelah. Kita akan ambil mana yang dapat dan selebihnya ada kemampuan lain kita belajar dalam sesi yang lain ataupun belajar dengan orang yang lebih pakar, yang lebih faham ilmu tentang istihadhah ini. Okey, baik. Jadi kita dah tahu, okey, darah kuat haid, hukum dia kalau orang perempuan tu mumayyizah, maka darah kuat tu haid dan darah lemah tu adalah istihadhah. Okey. Contoh dia. Ni contohlah kita dah ni minggu lepas punya cerita contohnya darah pertama keluar, okey, wanita tu sebelum tu dia dah suci dah. Sebelum tu dia dah suci lebih 15 hari dah. Okey, kemudian dia keluar darah merah. Keluar darah merah 10 hari. Lepas 10 hari tu keluar darah coklat perang-perang sikit. Jadi darah merah ni lebih kuat daripada darah coklat ni, kan? Okey. Kalau darah coklat ni berhenti pada hari ke-14, dia tak berterusan keluar sampai lebih 15 hari. Berhenti hari ke-14. Maka kesemua itu adalah haid. Okey. Kesemua darah merah tu, darah coklat atau perang ni semuanya haid. Tapi kalau misal kata darah coklat tu keluar daripada hari ke-11, berterusan keluar.
tak berhenti pun. Hari ke-15 tu tak berhenti pun. Berterusan dia keluar. Sampai hari ke-20. Maka wanita ni mengalami istihadah ketika haid. Bila istihadah ketika haid, dia kena tengok adakah dia ni mumaizah ataupun tidak. Mumaizah ke tidak ni. Dia nampak tak perbezaan darah? Ada darah kuat, ada darah lemah. Dia nampak. Oh, darah merah lebih kuat daripada darah coklat ni. Ataupun darah perang ni. Jadi, dia ambil hukum darah merah itu haid dan darah coklat atau perang itu sebagai istihadah. Sebab dia mampu membezakan sifat darah. Nampak perbezaan sifat darah tu. Okey. Tapi ada syarat-syarat dia. Itu kita nak belajar ni. Okey. Kalau tak kena syarat dia tu tak jadi macam ni. Okey, kita akan belajar kejap lagi. Okey, ada tak contoh lain? Sekejap. Okey, contoh lain selain daripada tu, contohnya daripada hari pertama dia keluar darah tu darah coklat je. Kan, darah coklat ataupun perang keluar sampai hari ke-10, lepas tu berubah menjadi darah merah daripada hari ke-11. Tunggu. Kalau berhenti hari ke-14 ataupun sebelum sempurna 15 hari tu ataupun memang sempurna 15 hari dia berhenti dah. Ataupun sebelum hari ke-16 dah berhenti. Maka kesemua tu adalah haid. Tapi dalam kes ni, jadual ni, dia tak berhenti. Hari ke-15 tak berhenti, dia berterusan keluar sampai hari ke-20. Kalau macam ini, dia dikira mengalami istihadah ketika haid. Jadi bila mengalami istihadah ketika haid, kena tengok dia mumaizah ke tidak. Kalau dia mumaizah, tengok dia mumaizah tak ni? Mumaizah ke tak? Nak kena tanya juga ni, kan saya seorang bercakap nanti. Dah ngantuk pula kan dengar ustaz orang cakap ini. Mumaizah ke tidak? Mumaizah ini maksudnya gelaran untuk seseorang tu dapat mengenali jenis darah yang keluar ni ya ustaz. Darah yang keluar tu ya ustaz. Mumaizah tu tadilah. Wanita yang mengalami istihadah ketika haid ataupun ketika nifas dan dia melihat perbezaan sifat-sifat darah. Dia nampak ada darah kuat, ada darah lemah. Itu dipanggil mumaizah lah. Okay, dia mumaizah. Tadi darah merah keluar dulu. Lepas tu baru darah coklat. Sekarang ni darah coklat keluar dulu. Lepas tu baru darah merah. Mumaizah tak? Mumaizah juga. Okey. Mumaizah juga. Sebab dia nampak sifat darah yang keluar tu. Cumanya yang keluar tu lemah dulu. Lepas tu baru darah merah, darah kuat. Jadi dekat sini boleh ke kita hukum darah lemah yang haid? Selalu keluar darah merah dulu. Tapi kali ni bila kena istihadah, yang keluar darah coklat pula dulu. Boleh ke kita kata coklat tu haid? Kat sini tak boleh. Bila dia mumaizah, kita kena ambil hukum mumaizah iaitu darah kuat haid dan darah lemah istihadah. Maka darah daripada hari pertama sampai ke-10 tu adalah istihadah dan darah daripada hari ke-11 sampai 20 itu adalah haid. Macam itu. Okey. Dia boleh berubah macam itu. Bila mana darah kita berubah macam itu kan. Okey. Boleh kita pergi satu persatu. Okey, syarat-syarat mumaizah. Okey, jadi kita nak belajar syarat-syarat mumaizah. Okey. Apa dia syarat-syarat mumaizah? Ada berapa syarat mumaizah? Ada 4. Ada 4 syarat mumaizah. Okey. Okey, syarat yang pertama. Sekejap, nak tulis dulu. Okey, 4 syarat. 4 syarat mumaizah.
Okey. Kadang-kadang kalau orang yang belajar tu dia tak panggil syarat mumayyizah, dia panggil syarat tamyiz kan. Tapi kita ni nak mudah faham, sebut je lah mumayyizah. Jangan tak payah tukar-tukar kan, kejap mumayyizah, kejap tamyiz, parah gitu. Okey, susah pula nanti yang nak faham ni kan. Okey. Apa syarat pertama? Bismillah. Syarat pertama. Okay, syarat pertama, siapa ada buku boleh tengok buku lah. Okay, syarat pertama darah kuat. Okay, darah yang bersifat kuat tu lah. Darah kuat tidak kurang dari sehari semalam. Nampak ke tak? Okay. Itu syarat pertama. Okay. Syarat pertama untuk kita pastikan dia ni betul ke tak mumayyizah ni. Syarat pertama, darah kuat tu mesti kurang daripada sehari semalam. Contohnya lah, dia tengok, dia okay. Contohnya lah, dia nampak beza darah tu. Kan? Daripada hari pertama keluar darah ni sampai hari ke Okay. Ambillah 3 hari kan. Lepas tu sampai hari ke-20. Jadi hari pertama sampai hari ketiga dia keluar darah hitam lah. Okey, kemudian selepas hari ketiga sampai hari ke-20 semua darah merah. Tu. Jadi kat sini dia menepati tak syarat pertama? Dia menepati tak syarat pertama, syarat mumayyizah yang pertama? Kat sini dia menepati syarat mumayyizah. Okey. Lebih dari 24 jam. Dia lebih daripada sehari semalam. Sehari semalam tu 24 jam lah. Okey. Darah kuat yang ini ni darah kuat. Darah hitam. Yang ini darah merah lemah daripada hitam, kan? Jadi darah hitam ni lebih kuat daripada merah, maka darah ini dikira darah haid. Yang ini dikira darah istihadah. Okey, contoh. Dia berbeza kalau misal kata dia kata saya nampak darah kuat ni. Okey. Contohnya lah sampai hari ke ambil senang cerita 20 juga lah kan. Okey. Dia nampak darah hitam tu. Kosong, ini sehari. Ini lain 2 hari lah. Tapi darah hitam dia keluar tak sampai sehari. Lepas tu darah merah. Darah hitam dia keluar hanya, contoh misal kata 15 jam. Darah hitam, dia nampak beza darah kuat dengan darah lemah tu. Ada darah hitam, ada darah merah. Nampak kuat dengan lemah. Tapi darah kuat dia tu kurang daripada sehari semalam. Kurang daripada 24 jam. Hanya 15 jam je. Okay. Kemudian keluar darah merah berterusan sampai 20. Jadi kat sini menepati tak syarat pertama? Tak menepati. Tak menepati. Jadi bila tak menepati, okay, bila tak menepati, dia tak menepati syarat pertama, maka dia bukan haid. Maksudnya kita tak boleh hukum dengan hukum darah, dengan hukum mumayyizah.
Maksudnya perempuan ni bukan mumayyizah. Okey. Bila bukan mumayyizah nanti kita akan belajar. Okey, kalau bukan mumayyizah macam mana nak hukum? Tu. Mungkin boleh catat sikit. Okey. Kat sini. Ini tak mumayyizah, yang atas ni mumayyizah. Okey. Lah, kalau kita right ni mumayyizah lah tu. Kalau kita bangkah tu bukan mumayyizah. Siapa mohon tutup mikrofon Mohon tutup mikrofon. Okey, boleh dapat syarat pertama? Boleh faham syarat pertama? Faham. Ustaz, maaf nak tanya. Ya. Kalau misal kata hari pertama tu spot hitam, hari kedua pun spot je hitam. Maksudnya dia bukan keluar darah tu secara berterusan. Tapi macam spot gitu je tapi warna hitam. Lepas tu hari kedua pun hitam. Hari ketiga pun hitam. Tapi dia spot-spot ni maksudnya dalam masa satu hari tu macam sekali je keluar macam tu. Dia bukan berterusan. Adakah dikira macam mana Ustaz nak kira tu? Dia kena check pada tempat keluar darah. Okey, check pakai peti kapas ke kan? Tisu ke, check pada tempat keluar darah masih ada kesan darah tak? Kalau masih ada kesan darah, maka dia sebenarnya masih keluar. Cuma dia tak keluar, maksudnya dia masih lagi masih lagi haid tapi dia tak keluar darah tu. Dia tak keluar ke tuala wanita. Macam itu. Tapi dia masih lagi dikira. Ya, masih lagi dikira. Kecuali lah kalau misal kata dia keluar sikit-sikit. Check memang tak ada kan? Tu kena tengok jam dia. Kena tengok jam dia. Kalau lebih daripada 24 jam, tu dikira haid lah. Okay? Kena kira satu jam dia. Jadi kena ni lah check lah. Kena check. Nak menentukan darah tu memang berhenti ke ataupun sebenarnya masih lagi keluar. Tapi dia tak keluar tak ada kesan pada tuala wanita kan. Okey. Boleh Okey. Kita pergi ke syarat kedua. Okey, syarat kedua. Kita ambil satu syarat lepas tu kita buat latihan kan. Okey. Syarat kedua. Ustaz nak tanya sikit yang tadi, yang kes tadi, dia kira macam mana yang dia tidak mumayyizah tu? 1 hingga 20 hari tu dikira haid ke macam mana? Mana satu tu? Dan tidak yang mumayyizah. Tak mumayyizah. Tak mumayyizah tu nanti. 20 hari tu? Kita belum belajar lagi. Okey. Nanti. Okey. Nanti kita akan belajar yang tak mumayyizah tu insya-Allah. So, kita pergi satu persatu. Cuma kena faham ya, kalau tak mumayyizah dia ada hukum lain. Kalau mumayyizah, bila dihukumkan dia sebagai mumayyizah maka ikut dia punya hukum dia, hukum mumayyizah. Okey, nombor 2, syarat kedua. Syarat kedua, darah yang kuat tadi, darah kuat tidak melebihi 15 hari. Okey. Ini kalau haid lah. Kalau nifas tidak melebihi 60 hari. Tu. Okey, darah kuat tidak melebihi 15 hari kalau haid. Kemudian kalau nifas, darah yang kuat tidak melebihi tidak melebihi 15 hari. Kalau nifas tidak melebihi 60 hari.
barulah kita boleh hukumkan darah kuat tu adalah haid dan darah lemah tu adalah istihadhah. Okey. Jadi kena pastikan darah kuat itu tidak melebihi 15 hari. Contoh dia sama je macam tadi kita buat tadi kan. Ini sama, cuma kita ulang sikit ya. Okey, keluar darah hitam contohnya 14 hari kan. Kemudian darah merah sampai 30 hari. Okey. Ni contoh ya, darah hitam dan darah merah ni contoh je untuk darah kuat, untuk senang faham kan. Kalau ada darah lain, warna lain, dia lain lah. Macam contoh merah, keluar 14 hari, lepas tu kuning pula. Daripada hari ke-14 ni sampai 30. Tu kira darah merah tu kuat lah berbanding darah kuning. Ya. Tapi dalam ni, kita nak mudah faham, darah hitam tu lebih kuat daripada merah. Jadi, darah hitam ni kira kuat lah. Okay. Jadi yang ini haid, yang ini istihadhah. Maksudnya darah hitam ni dia tidak melebihi, tidak melebihi 15 hari. Dia sampai 14 hari je. Kalau sehari boleh ke? Ya, boleh. Kalau sehari, lepas tu yang baki tu sampai hari ke-30 tu semua darah merah, maka 29 hari lah istihadhah dia. Kan? Dia punya haid dia sehari semalam, kemudian bertukar darah merah dan melebihi 15 hari. Semua tu adalah istihadhah. Okey, boleh Yang penting darah yang kuat itu, untuk kita hukumkan darah kuat itu adalah haid, maka kita kena pastikan darah yang kuat ini tidak kurang daripada sehari semalam, tak kurang daripada 24 jam dan tidak melebihi 15 hari. Kenapa jadi macam itu? Sebab kita dah belajar dah sebelum ni. Asas ilmu asas kita apa? Darah haid mesti tidak kurang daripada sehari semalam dan mesti tidak melebihi 15 hari, 15 malam. Jadi itu asas tu kita pegang, menjadikan kaedah dalam mengenal pasti mana satu darah yang sama ada dia mumaizah ataupun tidak. Okey. Istihadhah tu adalah pada hari ke-16 ke atas ya Ustaz. Tak. Tu kena ingat balik pelajaran yang sebelum ni. Okey. Sebab kita kata apa? Ramai orang perempuan mengikut pendapat ataupun kepercayaan sebelum ini, di mana darah kalau darah keluar melebihi 15 hari, kesemua darah daripada hari pertama sampai 15 tu semua haid. Lepas 15 istihadhah. Dia tak macam itu sebenarnya. Okay? Dia bukannya hukum macam itu. Dia kena hukum kalau kita mumaizah, kena hukum ikut mumaizah. Kalau kita tak mumaizah, wanita tu tak mumaizah, kena hukum ikut orang yang tak mumaizah lah. Dia hukum dia nanti. Okay? Sekejap. Saya ada tulis. Mana kita tulis saya tu Saya tulis apa je? Tulis apa nama dia? Tulis latihan je. Saya tulis latihan, nanti kau tak faham juga. Okey. So macam itu. So tak boleh kita hukumkan darah bila darah keluar sampai melebihi 15 hari, hari ke-16 tu confirm istihadhah terus. Kemudian hari hari pertama sampai 15 tu semua haid. Dia tak boleh macam itu. Ya. Dia kena tengok. Kalau mumaizah, kena hukum ikut mumaizah. Kalau tak mumaizah, kena hukum ikut tak mumaizah. Ini tidak terpakai untuk haid yang putus-putus lah ya Ustaz. Hanya terpakai untuk darah yang berterusan keluar. Haid yang putus-putus tu kena tengoklah haid macam mana. Okay? Nanti kita tengok mana tahu kok kena pula dengan situasi tu kan. Okay, nanti kita tengok. Satu-satu. Kita nak belajar syarat-syarat tu. Okey. Kalau maksudnya putus-putus tu, kita bagi contoh lah. Mana tahu tu apa kan. Putus tu kena kat sini pula.
contohlah keluar darah hitam daripada hari pertama sampai hari ketiga. Lepas tu berhenti. Lepas tu keluar hitam balik. Maksud darah kuat lah, darah kuat. Lepas tu keluar balik di hari ke-5 sampai hari ke-7. Contohnya. Ini putus-putus kan ni. Kemudian putus. Tiba keluar pula hari ke-13. Keluar darah merah sampai hari ke-20 contohnya. Dah putus kat situ, tiba sebelum hari ke-15 keluar darah merah berterusan. Melebihi 15 hari. Sampai hari ke-20 contohnya. Kat sini macam mana nak hukum? Cepat. Macam mana nak hukum? Ada pendapat tak? Okey, nak tengok apa pendapat masing-masing. Sebab kita dah belajar syarat tadi kan? Kita dah belajar syarat pertama, kita dah belajar syarat kedua. So apa hukum kat sini? Wanita ni mengalami istihadah ketika haid, darahnya keluar melebihi 15 hari. Maksudnya berterusan tu 15 hari tu dia tak kering. Sebelum 15 hari tu dia tak kering. Okey, ataupun sempurna hari ke-15 tu dia tak kering kat situ. Dia masih lagi keluar darah. Maka darah tu dikira melebihi. Darah dia walaupun kosong sikit tapi ada darah keluar sebelum hari ke-15 berterusan sampai melebihi 15. Jadi wanita ni walaupun darah dia putus-putus sikit tapi disebabkan hari ke-15 tu masih lagi keluar, maka dia pun dikira istihadah ketika haid. Dia pun dikira istihadah ketika haid. Ustaz, boleh Ustaz terang lagi sekali? Sekejap. Okey. Andai kata, sebab tadi ada Puan Hanifah, Puan Siti Hanifah tanya, kalau darah keluar putus-putus macam mana? Sebab atas ni berterusan je kan. Tiba darah keluar putus-putus kat sini. Jadi kalau putus-putus kena tengok lawan darah. First kali kena tengok. Sebab kita nak hukumkan istihadah ni bila mana pada tepat sempurna 15 hari, sempurna hari ke-15 ni, 15, darah masih lagi keluar. Dia tak berhenti kat situ. Kalau dia berhenti, tak ada masalah. Confirm selepas itu istihadah. Okey. Kalau darah contohlah keluar putus-putus, tak kisahlah putus-putus ke berterusan ke kan. Contohnya keluar 3 hari darah hitam. Kemudian berhenti. Hari ke-5 keluar semula sampai hari ke-7. Lepas tu berhenti. Tiba-tiba hari ke-13 keluar. Kalau dia berhenti sebelum hari ke-15 dan masa tepat sempurna 15 hari, wanita tu tak ada darah. Maksudnya suci. Okey, dia check pada tempat keluar darah pun tak keluar apa-apa. Tak ada kesan apa-apa. Lepas tu baru dia keluar darah semula. Okey, baru dia keluar darah semula, maka darah yang keluar semula tu itu adalah darah istihadah. Itu dah confirm istihadah. Yang daripada awal sampai hujung ni sebelum 15 hari ni, itu semua adalah darah haid. Benda ni kita dah bincang dah hari tu kan. Maksudnya nak kena tengok kat border hari ke-15 ni. Masih keluar ke tidak? Bukan hari ke-15, maksudnya sempurna 15 hari. Border sempurna 15 hari tu kan kena tengok. Ada darah ke tidak masa tu? Ataupun bila check pada tempat keluar darah, ada darah ke tidak? Ada kesan ke tidak? Kalau kosong memang dah suci, tak ada apa-apa kesan. Lepas tu beberapa jam lepas tu baru keluar balik. Ingat tak cara nak kenal pasti? Contohnya nak tahu border 15 ni, nak kena tengoklah kat sini. Darah haid mula keluar pukul apa? Kalau 2 petang, 15 hari tu adalah 2 petang. 2 petang tu keluar tak darah? Ada tak darah? Ada tak kesan darah ke kan? Kalau ada kesan, ataupun ada darah mengalir, ataupun ada kesan kalau kita check dekat tempat keluar darah tu,
maka dia mengalami istihadah ketika haid, iaitu darah haid ni bercampur dengan darah istihadah ataupun darah istihadah ni bercampur dengan darah haid. Sebab itu kita nak kena pasti mana satu haid, mana satu istihadah. Okey. Kalau misal kata darah dia berhenti sebelum 15 hari, sebelum sempurna hari ke-15 ni. Okey, sebelum sempurna tepat 15 hari. Berhenti darah tu. Contohnya darah dia berhenti hari ke-14. Kan? Maka daripada pertama tu sampai 14 tu semuanya haid. Kemudian darah tu keluar semula pada hari ke-16 contohnya. Hari ke-16 sampai 20 tu semua istihadah. Okay, sebab dia keluar ketika suci. Dia berbeza kalau misal kata tepat sempurna 15 hari, pukul 2 petang tu darah masih keluar. Ataupun bila kita colek ataupun kita cek pada tempat keluar darah, masih ada kesan darah. Okay, masih ada kesan darah ataupun darah masih keluar. Maka wanita ini tak nampak beza. Darah dia tak ada beza. Kita tak boleh nak bezakan darah haid dia sampai 15 hari, selepas tu darah istihadah, tak boleh. Sebab masa sempurna 15 hari, darah masih ada. Jadi bila macam itu, maka wanita ini mengalami istihadah ketika haid. Bila istihadah ketika haid, maka kena merujuk kepada pembahagian-pembahagian dia. Nak tengoklah wanita tu macam mana. Kalau wanita itu dikira sebagai mumayyizah, okay, wanita tu dikira sebagai mumayyizah. Maksud mumayyizah apa? Dia melihat darah-darah yang keluar sepanjang melebihi 15 hari itu, ada darah kuat dan ada darah lemah. Dan kenalah dengan 4 syarat ni. Kalau dia tengok ada 4 syarat ni cukup, syarat mumayyizah, maka dia kena hukum seperti mana hukum mumayyizah. Okay. Apa hukum mumayyizah? Yang kuat kita hukum haid, yang lemah kita hukum istihadah. Darah yang kuat kita hukum haid dan darah yang lemah kita hukum istihadah. Maka dalam permasalahan ini, atas ni lah. Kalau atas ni, darah yang kuat adalah hitam, darah lemah adalah istihadah, maka dia punya haid daripada hari pertama sampai hari ke-14. Kemudian selepas itu terus istihadah, dihukum istihadah. Nampak tak? Dia tak bezakan, dia tak hukum lepas 15 hari baru istihadah. Tak. Dia hukum ikut warna ataupun ikut sifat darah. Darah yang kuat dengan darah lemah. Okay? Darah kuat haid, darah lemah istihadah. So saya tanya kat sini. Apa hukum kat sini? Permasalahan yang kedua ni. Ini istihadah ketika haid sebab masih berterusan darah dia. Walaupun dah sempurna 15 hari masih berterusan. Jadi wanita ni mumayyizah ke tidak? Kalau mumayyizah, mana satu haid dia, mana satu dia punya istihadah dia. Cepat. Mumayyizah. Mumayyizah. Terkejut saya dengan apa kuat suara macam tu. Mumayyizah, mana satu haid dia, mana satu istihadah ni. Cepat. Mana chat tak ada pun senyap ni dalam chat ni. Faham ke tidak? Takut pula tak faham pula kan, susah pula ke. Puan Siti Hanifah kata haid 7 hari tu Ustaz. Okay. Cuba dulu. Okay. Lepas tu dia punya istihadah dia macam mana? Yang lain soalan jawapan apa? Siapa yang lain? Mana jawapan? Senyap je ni. Istihadah daripada hari ke-8 Ustaz. Istihadah daripada hari ke-8. Okey, lagi lain? Apa Puan Marfuanah? Istihadah daripada hari pertama sampai 13. Okey, haid dari 13 sampai 15. Kenapa Puan Marfuanah jawab istihadah daripada hari pertama sampai 13? Apa sebab dia? Hit 13 sampai 15. Lepas tu yang sampai 20 tu macam mana? Sekejap. Puan Siti, istihadah daripada hari ke-13 sampai 20. Okay.
Lain, perbezaan warna. Kalau perbezaan warna, Puan Markana, maksudnya warna yang kuat itu istihadah ke, Puan Markana? Haid hari pertama sampai 7, Puan Siti. Hari itu Ustaz ajar bandingkan warna. Warna merah itu 13 ke atas. Warna merah itu 13 ke atas. Haid 0 hingga 15. Istihadah 16 hingga 20. Oh. Ustaz dah ajar bandingkan melalui 3 aspek. 3 aspek. Oh, yang 3 aspek yang tu. Warna, lepas tu bau, lepas tu apa? Kepekatan kan? Okey. Okey, keliru kat situ. Okey. Dia macam ni. Okey. Memanglah kita kena kenal pasti daripada 3 aspek. Cumanya saya ringkaskanlah. Kita anggaplah yang darah hitam tu lebih kuat daripada darah merah. Okay, dari segi warna kan. Dari segi warna hitam tu lebih kuat daripada darah merah. Tapi kena tengoklah aspek-aspek lain. Cuma ni kita nak belajar, kita nak mudahkan sikit lah. Okay, nak mudahkan, tak nak apa. Kan kita letak 3 aspek semua tu kan. Panjang pula cerita dia kan. Yang penting kita tahu darah kuat mana, darah lemah mana. Okay, andai katalah kat sini, aspek yang lain tu semua sama, cuma warna berbeza kan. Hitam tu keluar dulu, lepas tu darah merah keluar kemudian. Jadi hitam lebih kuat daripada darah merah. Merah kurang ataupun lemah lah, kurang kuat daripada darah hitam. Jadi kita hukumkan darah kuat itu sebagai haid dan darah lemah itu sebagai istihadah. Macam itu. Ya. Sekejap, Puan Rahimah, panjang ini. Kalau ikutkan penuhi 2 syarat mumayyizah, iaitu darah kuat keluar tak kurang sehari semalam, darah kuat tak melebihi 15 hari. Jadi kalau ikut hukum mumayyizah, saya rasa darah kuat hitam itu dikira haid dan darah merah lemah itu dikira istihadah. Betul lah tu. Okey, macam itu. Darah hitam kuat daripada merah. Okey. Jadi bila darah hitam kuat daripada merah, maka darah hitam dikira haid. Kosong ataupun daripada hari pertama sampai ke-3. Lepas tu kosong. Suci tak keluar darah. Lepas tu hari ke-5 keluar semula sampai hari ke-7. Kan? Lepas tu kosong, tak keluar darah. Tiba hari ke-13 keluar balik. Tapi dia tak berhenti sebelum 15, dia terus keluar. Jadi kita kena tengok warna darah ataupun sifat darah, termasuklah sifat tu termasuklah warna kan. Jadi kita hukum kat sini darah hitam ni lebih kuat daripada darah merah, maka darah hitam ni pertama sekali kena tengok lebih tak 24 jam. Kurang ke lebih? Lebih. Okey, dia memenuhi syarat haid kan. Kemudian satu pun syarat mumayyizah. Kemudian yang kedua, darah hitam ni lebih tak 15 hari. Tak lebih. Okey, darah yang kuat ni tak lebih 15 hari. Maka kita hukumkan darah yang kuat ini sebagai darah haid. Ini haid, yang ini haid. Darah lemah ni kita hukum sebagai apa? Maksudnya darah lemah ni daripada hari ke-13 sampai 20 kita hukum sebagai istihadah, sebagai lemah. Tapi persoalan dia, macam mana kita nak hukum yang ini dengan ni? Nak solat ke tak kat sini? Okay. Ingat tak dulu kita pernah belajar tempoh suci ataupun bukan suci, tempoh tak keluar darah antara 2 darah haid. Antara 2 darah haid kosong kat tengah. Bila kosong kat tengah, ini keluar darah, lepas tu kosong, lepas tu keluar balik darah dalam tempoh 15 hari ni. Maka tempoh kosong tak keluar darah antara 2 darah ni, 2 darah haid pun juga dikira haid mengikut pendapat muktamad. Jadi haid dia adalah daripada hari pertama sampai hari ke-7. Ke sampai 13. Tak bolehlah kita hukum 13 sebab hari ke-8, 9, 10, 11, 12 tak keluar apa-apa. Okay. Kemudian di istihadah. Ni kita dah hukum istihadah. Maka kat sini dia suci.
kat sini dia suci. Okey, daripada hari ke-7 sampai 13 dia suci. Istihadah pun dia suci sebenarnya. Maka dia kena qada lah. Yang ini dia dah solat kan. Dia solat, dia kena qada kat sini. Hari ke-13, 14, 15 tu. Yang ini dia dah solat masa dia tengok darah ke-7 tu dah kosong, tak keluar dah. Dia dah solat mandi wajib, solat semua, tiba-tiba keluar balik dia tak solat. Yang ini kena apa? Qada solat-solat yang ditinggalkan. Okey, boleh faham tak? Hari ke-8 sampai 12 suci. Hari ke-8 sampai 20 sebenarnya suci tu. Sebab darah 13 sampai 20 ni istihadah kan. Dia kira dalam tempoh suci lah tu. Okey. Kena solat. Hari ke-8 sampai 20 kena solat. Okey. Okey, harap okey lah ya. Minta apa? Sebab benda ni dia kena mengena dengan apa yang kita belajar sebelum-sebelum ni. Dia kena apa? Kita kena tengok balik pembelajaran sebelum-sebelum ni, bawa sampai ke sini, sampai ke hari ni kan. Okey. So yang paling penting adalah tengok syarat dia. Okay, syarat pertama, darah kuat mesti tidak kurang sehari semalam. Dan kemudian syarat kedua, darah kuat tidak lebih daripada 15 hari. Okey, kita tengok pula kalau lebih 15 hari. Yang ini menepati. Okey, ini menepati syarat. Kita tengok pula darah kuat tidak melebihi darah kuat melebihi 15 hari. Contohnya dia nampak darah kuat, dia nampak darah lemah. Daripada hari pertama sampai hari ke-17 dia nampak darah kuat. Kemudian hari ke-17 sampai hari ke-30 dia nampak darah merah. Darah lemah contoh. Yang ini menepati syarat tak? Syarat kedua, dia menepati tak? Dia tidak tak menepati. Bila tak menepati, ini merah tadi. Dia tak menepati. Bila tak menepati, maka dia dianggap tidak mumayyizah. Okey, tak mumayyizah, maka kena ambil hukum tak mumayyizah. Okey, kena ambil hukum wanita yang tidak mumayyizah. Dia tak kena syarat kedua, dia tak kena. Okey. Boleh Dr. Raimi Ustaz, sikit sihat? lagi nak tanya Ustaz. Ya, sila. Ustaz nak tanya sikit lagi. Kalau yang head putus-putus tu, Ustaz pernah ajar hari tu yang dia datang, dia keluar haid tu tak sampai 24 jam tapi kita kira jam dia sampai 15 hari dan cukup ataupun lebih 24 jam kita kira haid. Jadi kalau andai kata keluar lagi darah lepas 15 hari tu, jadi tapi dia boleh bezakan warna, maksudnya kira macam situasi kedua tu lah. Ya, betul. Dia kalau dia boleh bezakan warna, tapi nanti kita tengok nanti ada satu syarat tu, kita akan praktis kat situ. Okey, darah keluar kejap berhenti kejap keluar kan. Kejap berhenti kejap keluar, nanti kita akan praktis kat situ. Tapi dia kena tengoklah, yang pertama mesti tidak melebihi 15 hari dan cukup tak 24 jam. Tu. Kena himpunkanlah jam-jam keluar tu. Kemudian contoh daripada hari pertama sampai hari ke-14 tu memang dia kira jam-jam keluar tu semua darah kuat, contoh semua darah hitam. Dia kira jam-jam keluar tu semua dah cukup 24 jam. Lepas tu dia keluar darah merah dan berterusan sampai melebihi 15 hari. Darah merah tu keluar berterusan lebih daripada 15 hari. Kan? Melebihi hari ke-15 tu terusan keluar. Jadi kat situ daripada hitam pertama sampai hitam terakhir dia hukum haid. Kemudian daripada merah tu terus dia hukum istihadah.
Okay. Dia sama je macam tadi sebenarnya, tapi nanti kita akan buat satu latihan dia lebih kurang lah, tapi tak sama sangat, tapi lebih kurang macam tu. Okay. Alright. Okay, yang ini tak mumayyizah, tak menepati syarat kedua. Okay. Boleh. Kita nak tengok syarat ketiga pula ni. InsyaAllah. InsyaAllah. Okay. Syarat ketiga. Dia sama nifas pun samalah. Bab nifas pun sama juga. Okay. Dia tidak melebihi 60 hari. Darah kuat tu tak lebih daripada 60 hari. Darah haid tu tak lebih 15 hari. Darah kuat tak lebih 15 hari. Kalau untuk haid, dan untuk nifas darah kuat tak lebih 60 hari. Sebab apa? Sebab darah nifas confirm tak boleh lebih 60 hari kan. Jadi kita boleh hukumkan darah kuat itu kalau tak lebih 60 hari kita hukumkan mumayyizah. Tapi kalau kita hukum sebagai haid sebab dia menepati syarat mumayyizah. Tapi kalau terlebih, buatlah sikit latihan Kang. Tak nampak pula kan? Okey. Buat sikit latihan. Untuk nifas pula. Okay. Untuk nifas dia tak ada syarat pertama. Syarat pertama tu tak ada untuk nifas. So sehari semalam tu memang untuk haid je. Sebab nifas paling singkat keluar berapa lama? Ingat tak? Nifas paling singkat berapa lama dia keluar? Sedetik. Terkejut saya. Sedetik. Okey. Bagus. Jadi dia tak sampai sehari semalam pun, dia kejap je, sedetik ke kan. Dia tak ada, jadi dia tak ada paling singkat tu, tak ada. Okey, syarat pertama dia tak ada. Tapi kalau nifas dia ada syarat kedua. Okey, mesti darah kuat tidak melebihi 60 hari. Misal kata darah kuat keluar daripada hari pertama sampai hari ke 40. Kemudian keluar darah lemah keluar daripada hari ke 40 ni sampai 65. Dia berterusan keluar melebihi 60 hari kan. Okay. Jadi nifas ni menepati tak syarat dia? Dia keluar tidak melebihi 60 hari. Jadi ini dia hukum nifas. Ini yang terlebih 60 hari, darah remah pula tu dihukum istihadah. Darah nifas dia keluar hanya darah kuat dia keluar 40 hari je. Jadi dia menepati syarat mumayyizah tu. Okay. Syarat mumayyizah maksudnya dia menepati tu. Okey. Terkejut. Okey. Kemudian contoh lain yang tak menepati tu, kita ambil darah merah pula. Kita ambil darah merah sebagai darah kuat. Okey, daripada hari pertama darah merah keluar sampai hari ke-62 contohnya. Tak berhenti pada sempurna 60 hari tu, dia tak berhenti. Dia keluar je. Dia tak berhenti hari ke-60 tu. Jadi semua ada, silap pula. Ini tambah sikit. Sampai 65 keluar warna kuning contohnya. Ya Allah. Cabut-cabut. Nampak tak warna kuning saya? Okey. Bolehlah warna kuning tu. Tu. Jadi dia nampak darah kuat, dia nampak darah lemah. Okey. Dia nampak darah kuat, dia nampak darah lemah. Jadi dia tengok darah kuatnya 60
darah kuat keluar sampai 62 hari. Dia tak berhenti sebelum hari ke-60, dia tak berhenti. Border 60 hari ni dia tak berhenti. Hari ke-60. Dia terus keluar. Bila terus keluar, nampak beza tak darah? Nampak beza. Nampak sifat darah, tapi dia tak kena syarat. Syarat mumayyizah ni adalah darah kuat. Merah lebih kuat daripada kuning. Darah kuat ni dia keluar sepatutnya tak boleh lebih 60 hari. Tapi sekarang ni dia dah lebih 60 hari. Dah sampai 62 hari. Lepas tu baru kuning. Okay, barulah darah lemah keluar. Maka kat sini dia tidak menepati syarat mumayyizah yang kedua. Tak menepati. Maka dia digelar tidak mumayyizah. Okay. Ini tak mumayyizah. Dia tak menepati syarat. Okey. Selesai. Okey. Dah boleh nampak situ kan? Harapnya okeylah. Okey. Boleh so ini keluar sampai lebih 60 hari. Jadi tak kena, syarat mumayyizah adalah darah nifas, darah yang kuat keluar mesti tidak lebih 60 hari. Barulah kita boleh hukum darah yang kuat tu sebagai nifas dan darah yang lemah sebagai istihadah. Okey. Kita pergi kepada syarat ketiga. Apa syarat ketiga? Okey. Darah lemah mestilah tidak kurang daripada 15 hari kalau darah berterusan. Maksud kalau darah keluar berterusan, darah lemah tu mestilah tidak kurang daripada 15 hari. Okey. Syarat ketiga, jika darah lemah berterusan mestilah tidak kurang dari 15 hari. Okey. Cumanya syarat yang ini, okey, dia ada satu lagi syarat. Jika tidak berterusan, maka tidak disyaratkan darah lemah melebihi 15 hari. Okay. Ini kena betulkan sikit. Jika darah keluar berterusan. Lebih macam itulah dalam buku tu ada sebutlah. Lebih macam itulah. Jika darah keluar berterusan, mestilah darah lemah tidak kurang dari 15 hari.
Macam tu. Jika darah keluar berterusan, mestilah darah lemah tidak kurang dari 15 hari. Kalau darah tu berterusan keluar, darah lemah tadi tu, selepas darah lemah tu, mungkin ada darah lain keluar, maka darah lemah tu mesti tidak kurang 15 hari. Kalau darah tu tak berterusan, maka tidak disyaratkan darah lemah tu lebih 15 hari. Tak apa, kita tengok latihan. Latihan ni apa? Latihan ni akan menjelaskan sikit. Nampak ke tak? Nampak okey. Okay, contoh. Ini kita buat contoh darah tak berterusan dulu. Okey, kita buat contoh darah tu tak berterusan. Okey. Contohnya darah hitam keluar daripada hari pertama sampai hari ke 10. Lepas tu keluar pula darah merah daripada hari yang lepas ke 10 sampai contohnya 30. Contoh kan? Sorry. Sampai 20. Okay. Ini darah merah. Lepas 20, tak ada apa-apa darah keluar. Okay. Lepas 20, tak ada apa-apa darah keluar. Darah lain tak ada keluar. Jadi darah lemah, okay. Yang hitam kuat, yang merah lemah. Okay. Jadi darah lemah ni kalau tak keluar berterusan, maka tidak disyaratkan darah lemah melebihi 15 hari. Maka darah lemah ni tak kena syarat 15 hari. Okay. Ini 10 hari je. Ini 10 hari tak ada masalah. Jadi dia menepati syarat tamyiz. Okay, menepati syarat tamyiz. Okay. Sebab tak ada darah lain keluar. Okey, kalau dia keluar lama sampai 30 hari, merah juga, sampai berterusan sampai 30 hari. Sama juga. Okey. Lepas 30 hari tak ada keluar darah apa-apa, tak ada masalah. Darah yang lemah ni dikira darah istihadah. Dia masalah dia bila mana ada darah lain keluar. Ini agak apa sikitlah, macam agak pening-pening sikit kan. Tapi ikutlah dulu satu-satu kan. Okey, contohnya darah pertama keluar sampai hari ke-10, darah hitam, darah kuat lah, darah kuat. Kemudian daripada hari ke-10 sampai hari ke darah merah keluar hari ke-10 sampai hari ke kita ambillah 26. Okey. Kemudian daripada 26 ni keluar darah hitam semula sampai hari ke-36. Okey. Darah hitam, lepas tu darah merah. Yang darah merah kat sini kena tengok. Sebab disebabkan darah ni berterusan keluar dan ada keluar darah lain selepasnya, dia tak berhenti kan. Dia keluar darah lain. Jadi dia berterusan keluar. Jadi bila darah ni berterusan keluar, maka kena tengok darah merah ni. Darah merah ni cukup tak 15 hari ataupun lebih. Kat sini ada berapa hari? Kat sini ada 16 hari. Kan? 16 hari. Ingat tak tempoh suci paling singkat berapa hari? Tempoh suci paling singkat 15 tak? 15. Jadi kat sini darah merah kita kalau mumayyizah, kita nak hukumkan darah kuat sebagai haid dan darah lemah sebagai istihadah. Jadi istihadah ni dia kena pastikan mestilah dia suci, mestilah dia tidak kurang daripada 15 hari.
Jadi kat sini dia kurang tak 15 hari. Dia lebih 15 hari. Maka kita boleh hukumkan ini perempuan ni sebagai mumayyizah. Syarat ketiga dia penuhi. Sebab bila darah keluar berterusan, mestilah darah lemah tidak kurang daripada 15 hari. Mesti 15 hari ataupun lebih. Supaya kita nak hukumkan dia ni istihadhah, iaitu dia dalam keadaan suci. Bila kita dapat hukum dia dalam keadaan suci, istihadhah, yang ini haid. Dia menepati tak syarat haid? Darah yang kuat kita hukum haid. Menepati tak? Menepati. Dia tak lebih daripada 15 hari, tak kurang daripada sehari semalam. Dia menepati syarat haid. Jadi kita hukumkan haid. Kemudian darah lemah kita nak hukum sebagai istihadhah. Tapi dia mesti menepati syarat-syarat suci. Iaitu mesti tidak kurang 15 hari sebab ada darah hitam keluar selepas dia. Yang ini dia tak ada keluar darah hitam. Maksud tak keluar darah selepas dia tu. Dia berhenti. Jadi tak disyaratkan mesti lebih 15 hari. Ini 10 hari cukup dah. Tak kisah berapa hari pun. Kan? Tak kisah berapa hari. Tak kisah kurang 15 hari pun tak apa. Yang ini. Sebab tak ada darah hitam keluar lepas tu. Tetapi yang ini ada darah keluar, darah berterusan keluar, darah hitam keluar. Kalau darah yang berterusan tu darah merah je semua sampai 36, itu istihadhah semua tu. Okey, semua istihadhah. Tapi dalam kisah ini darah tu datang pula hitam sekali lagi. Jadi kita nak hukumkan hitam yang kedua ni sebagai haid, maka kita kena pastikan antara dua haid tu telah mengalami suci. Dia ada suci, mesti ada suci antara dua haid. Barulah kita boleh hukum yang ini haid. Yang ini tempoh suci dia. Istihadhah ni tempoh suci lah kira. Kan? Jadi suci kat sini. Time istihadhah tu sebenarnya time suci. Paling singkat mesti 15 hari. Tapi dia dah lebih 15 hari. Dah 16 hari. So kira cukup lengkap. Maka barulah kita boleh hukum dia sebagai istihadhah. Dan darah yang kuat seterusnya ini dihukum sebagai haid baharu. Barulah lengkap dia punya syarat haid. Ini lengkap syarat haid dia. Kemudian dia mengalami tempoh suci, tempoh istihadhah ni lebih daripada 15 hari. Kemudian datang semula hitam. Maka datang darah kuat semula. Datang darah kuat, maka kita boleh hukum dia sebagai haid sebab dia dah mengalami suci lebih daripada 15 hari. Okey. Jadi bolehlah kita hukum sebagai mumayyizah, iaitu darah yang kuat haid, darah yang lemah istihadhah. Okey, boleh dapat? Boleh tak tu? Berapa dah? Allah. Duk membuat syarat-syarat haid ni. Syarat-syarat mumayyizah ni. Dah terlebih waktu dah. Boleh dapat tak? Risau pula saya. Boleh Aisyah kata okey. Dia kalau duduk tu rasa macam dah kena tukar posisi tu. Tu rasa lama dah tu. Okey. Saya tahu tuan-tuan perempuan pun letih juga duduk kan. Macam mana kan? Okey. Alhamdulillah. Okey. Baik. Cumanya kita ambil satu lagi latihan tu. Darah keluar dari tamu sampai hari ke 10. Contoh kita buat hari ke 10 ni sebab mudah sikit nak faham lah kan. Hari ke 10 ke 20 tentu mudah sikit. Okey, kemudian hari ke ni darah hitam. Lepas tu keluar darah kuat lah, darah kuat. Lepas tu keluar darah
merah sampai hari ke-20. Lepas tu keluar darah hitam sampai hari ke-30. Hitam pertama 10 hari, hitam kedua 10 hari. Tapi antara hitam dua-dua ni, antara dia darah kuat, darah lemah. Tapi darah lemah ni keluar kurang daripada 15 hari. Okay, nampak kan? Okay. Jadi darah lemah ni kurang daripada 15 hari. Jadi bila kurang daripada 15 hari, contoh ini contoh dia Bila kurang daripada 15 hari kena tengok. Darah bila jadi macam ini, kita tak boleh hukum yang ini istihadah, yang ini sebagai haid baru. Tak boleh. Okay? Dia tak boleh, hitam yang seterusnya ini dia tak boleh hukum sebagai haid baru. Sebab yang ini dia tak menepati syarat dia. Mesti lebih 15 hari. Dia tak menepati. Maka bila jadi macam itu, ini pening sikitlah, ya. Bila jadi macam itu, hanya dihukum haid adalah yang pertama sahaja. 10 hari yang pertama, hitam yang pertama. Darah kuat yang pertama dihukum haid. Okay. Darah lemah ini sebabkan dia tak boleh, dia tak lebih, darah dia berterusan, ada keluar darah hitam seterusnya, tapi dia tak melebihi 15 hari. Dia hanya 10 hari sahaja. Bila 10 hari sahaja, kemudian keluar darah hitam, yang ini tidak boleh kita hukum sebagai haid baru. Jadi kita kena hukum dia sama juga. Yang ini istihadah, yang ini pun istihadah. Jadi istihadah dia daripada darah merah ni sehingga darah hitam. Sebab apa? Satu je kesalahan dia. Sebab bukan kesalahan. Satu je lah yang tak kena, sebab darah merah ni tidak menepati syarat dia. Jadi tak boleh kita hukum darah hitam ni haid yang baru. Kita kena hukum darah hitam ni apa juga, istihadah sekali dengan darah merah. Okay. Itu satu. Ini kita cerita yang apa, bila mana darah merah ni kurang 15 hari. Lepas tu keluar darah hitam. Kemudian ada juga kes keluar darah hitam 5 hari. Keluar darah merah sampai contohlah nak senang sikit kan. Keluar darah hitam balik sampai contohnya sampai 30 sampai bolehlah sampai 30. Tak boleh. Sampai 20 je. Okay. Saya kata kalau nak belajar banyak sangat, dia memang banyak. Okay? Nak belajar tu dia memang banyak, tapi kita belajar mana yang kita dapat je. Okay. Jadi kat sini dia sama juga macam atas ni. Dia kurang 15 hari. Dia hanya 10 hari kat sini kan. Lepas tu datang hitam semula. Tapi dia kurang 15 hari. Jadi dari hitam ni bila kurang 15 hari, confirm kita tak boleh hukum dia sebagai haid. Sebab darah lemah ni datang kurang daripada 15 hari. Jadi macam mana nak hukumkan dia? Dia berbeza sikit. Okay. Ada pendapat yang mengatakan, pendapat pertama, kita ada dua pendapat. Pendapat pertama yang dihukumkan haid adalah hitam sahaja. Ini haid, yang ini istihadah, yang ini pun istihadah. Istihadah dia bermula daripada hari hari ke-5 sampai 20. Ada juga pendapat yang mengatakan
hitam yang pertama dengan darah merah ni dulu haid. Kemudian yang ini istihadah. Kenapa dia kata haid? Sebab hitam ini boleh digabungkan dengan merah. Bila hitam ni digabungkan dengan merah, tak lebih 15 hari. Hitam ni bila digabung dengan merah, tak lebih 15 hari. Maka kedua-dua ni haid. Kemudian darah hitam yang seterusnya itu adalah istihadah. Ada juga yang cakap macam tu. Okay? Ada pendapat yang mengatakan haidnya hitam sahaja. Pendapat yang kedua mengatakan haidnya hitam dan merah sebab bila digabungkan dua-dua ni tak lebih daripada 15 hari. Okay? Cukup 15 hari kan ataupun kurang 15 hari. Boleh dikira haid dua-dua sebab hitam merah ini adalah merah selepas hitam. Jadi boleh dihukum haid dan tidak kedua-dua ni tidak melebihi 15 hari. Yang ini tak boleh sebab dia dah lebih 15 hari. Kalau kita nak campurkan hitam dengan merah dah lebih 15 hari kan sampai hari ke-20 pula. So tak boleh gabung. Jadi dia kena ikut hitamnya sahaja haid, yang ini istihadah, yang ini pun istihadah. Dua-dua pendapat boleh pakai, ya Puan Siti Hanifah. Dua-dua pendapat adalah muktamad dalam mazhab. Tak cukup 15 hari ya darah merah tu. So darah hitam seterusnya juga istihadah. Ya betul Puan Marukana. Okey. Darah hitam pun termasuk, dia tarik sekali jadi istihadah. Sebab yang ini tak cukup 15 hari. Jadi dia pun kena jadi istihadah juga. Okey. Yang ini bukanlah nak kata apa yang ini, tapi yang ini dia macam kalau kena dia kena rujuk balik. Sebab saya pun kalau tak rujuk saya pun tak ingat. Okey. Kalau saya tak rujuk pun saya tak ingat sebab banyak sangat pembahagian dia. Tapi kita belajar, tu saya bagi tahu, kita belajar ni tak banyak sangatlah, kita belajar sikit-sikit. Yang mana kita nampak tu kita bagilah kan. Kalau kita nak belajar betul-betul satu-satu dia ada formula-formula dia yang agak apalah detail sikit ya. Okey. Dan yang last lah. Yang last. Minta maaf lah panjang sikit. Kan tak habis tajuk tak sedap pula kan. Biarlah habis satu, walaupun malam ni satu tajuk je, biarlah habis kan. Habis satu tajuk tu seronoklah sikit kan. Okey, syarat yang keempat. Okay. Apa syarat keempat? Okey. Syarat keempat, darah lemah, syarat mumayyizah. Mesti tidak diselangi ataupun diselang-seli. Dan juga diselang-seli dengan darah yang kuat. Dengan darah kuat. Darah lemah mesti tidak diselang-seli dengan darah yang kuat, dengan darah kuat. Okey. Tambah sikit lagi. Sehingga melebihi tempoh 15 hari. Okay. Darah lemah tu mesti tidak diselang-seli dengan darah kuat sehingga melebihi tempoh 15 hari. Okay, apa contoh dia? Contoh dia lah. Okay, contohnya hari pertama dua, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Alamak, baru 10 ni. 11, 12, 14, 15. Tarik sikit. Okay. 16. Ya. Jadi andai katalah, tuan-tuan perempuan pandai-pandailah buat jadual ni. Okey. Andai kata hari pertama keluar darah hitam. Hari kedua merah. Lepas tu hitam balik. Lepas tu hari keempat merah balik. Hari kelima hitam balik. Hari keenam merah balik. Hari ketujuh hitam balik. Hari ke-8 merah semula. 9 hitam, 10 merah. Ni selang-seli dah kan. 11 hitam, 12 merah. 13 hitam. 14 merah, 15 merah, 16 merah dan seterusnya merah. Hitam, merah, 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 merah. Okey, boleh nampak tak jadual ni? Semua daripada 1 hingga 16 kan? 16 ke 17 ke tak kisahlah, sampai 20 ke tak kisahlah. Tapi hujung ni tu straight dia merah. Okey. Jadi kalau jadi macam ini, kita apa? Dalam tempoh 15 hari itu dia ada selang-seli. Contoh, kalau misal kata dia straight daripada contohlah hari pertama hitam, merah, hitam, merah, hitam, merah. Kan? Lepas tu merah je semua. Hari ke-7, contoh hari ke-8 merah sampai lebih 15 hari. Kalau macam itu, dia sama juga macam ni, kaedah dia sama juga. Ni kalau berselang-seli. Okey, kalau berselang-seli. Asalnya tak boleh berselang-seli. Okey. Asalnya tak boleh berselang-seli. Tapi yang ini kenapa berselang-seli? Okay, kita tengok. Kalau misal kata berselang-seli, kemudian sebelum hari ke-15 dia straight merah je semua, ataupun 15 hari 15 merah je semua. Kan? Sebelum apa? Dia tak boleh berselang-seli tu sampai hari ke-20. Merah hitam, merah hitam, merah hitam, selang-seli sampai 20 tak boleh. Sebab kita tak dapat nak bezakan mana satu darah haid, mana satu darah apa? Istihadah. Kita tak dapat nak bezakan darah lemah dengan darah kuat. Tak boleh beza. Tapi dalam masalah ni dia boleh beza. Apa beza dia? Macam mana kita nak hukumkan? Kita akan hukumkan darah hitam yang pertama, daripada darah hitam pertama sehingga darah hitam terakhir. Ini adalah haid. Hukum dia haid. Darah merah seterusnya yang berterusan keluar sampai 20 ke tak kisahlah, sampai lebih 15 hari itu semua istihadah. Yang ini masih lagi mumayyizah. Walaupun dia selang-seli tapi hujung seli hitam, lepas tu berterusan merah, maka masih lagi dikira mumayyizah. Hitam pertama sampai hitam terakhir dan merah yang keluar celah-celah hitam ni, semua ni dikira haid. Semua dikira darah kuat. Walaupun ada darah lemah yang bercelah-celah ni, tapi dia dianggap darah kuat sekali. Jadi dihukum sebagai haid daripada hitam pertama sampai hitam terakhir. Kemudian yang keluar selepas tu merah keluar berterusan sampai lebih 15 hari tu semua istihadah. Okey? Dia macam itu. Sama juga kalau hitam merah hitam merah hitam merah sampai hari ke-7 hitam. Lepas tu merah je semua sampai lebih 15 hari. Jadi hari pertama sampai 7 je lah. Ini je lah haidnya. Kemudian merah yang sampai berterusan sampai lebih 15 hari itu semua istihadah. Okey. Tapi yang tidak menepati syarat ni adalah bila mana darah lemah tu diselang-seli sampai lebih daripada 15 hari. Selang-seli hitam merah hitam merah hitam merah sampai lebih 15 hari, maka
itu tak mumayyizah. Ini masih lagi mumayyizah. Contoh tak mumayyizah tu. Kita ambil contoh lain lah. Contoh tak payahlah sehari-sehari tu kan. Contoh kita ambil lah 3 hari contoh kan. Tamu 6 9 12 11 16 1. Contoh lah Okay. Darah pertama keluar hitam 3 hari. Lepas tu merah 3 hari. Tu hitam balik. Lepas tu merah balik. Lepas tu hitam. Tu merah. Hitam balik. Lepas tu merah. Jadi kat sini wanita ni dia tak mumayyizah. Okay? Kita tak boleh hukum dia sebagai wanita yang mumayyizah sebab darah dia diselang-seli dengan darah kuat sampai melebihi 15 hari. Masih lagi selang-seli. Kalau misal kata, okay, ini tak mumayyizah. Tapi kalau misal kata hitam, merah, hitam, merah, hitam, hitam, lepas tu merah. Lepas hari ke-15 sampai sini, lepas tu merah je semua. Itu masih lagi mumayyizah. Maksud hitam pertama sampai hitam terakhir tak lebih 15 hari kan. Itu sebagai hit. Yang hitam yang yang merah yang seterusnya, kalau merah semua merah, ini istihadah. Okay. Tapi dalam ni dia tak mumayyizah lah. Okay. Dalam ni tak mumayyizah. Ini mumayyizah. Dalam ni tidak mumayyizah. Hukum dia macam mana? Hukum dia nanti kita akan belajar. Okay? Sebab darah hitam masih lagi keluar. Lebih 15 hari pun masih keluar lagi. Darah hitam masih diselangi dengan darah hitam. Tak boleh macam tu. Okay? Ataupun contoh senang lah. Contoh senang. Kan kita selang-seli kan. Lain ni last. Tak maaf lah. Lambat ni lama sangat ni. Daripada hari pertama sampai hari ke-10 darah hitam. Lepas tu merah. Hari ke-10 sampai hari ke contohlah 14 16 20. Ni contohlah darah. Kita ingatkan darah merah tu berterusan, tapi dia selang pula hitam lagi sekali. Kan? Dia selang pula hitam dekat sini. Asalnya dah cantik dah, merah hitam, lepas tu merah. Lepas tu ada pula hitam berselang antara dua merah ni. Diselangi dengan darah kuat. Maka wanita ni tidak mumayyizah. Okay? Tidak mumayyizah. Dia tak boleh ikut Allah. Dia tak boleh ikut hukum mumayyizah. Okay? Dia tak boleh ikut hukum mumayyizah. Sebab darah merah ni dia tak keluar berterusan. Dia selang-seli dengan darah hitam. Maka tak boleh dihukum mumayyizah. Ni pun tidak mumayyizah. Okay, tak mumayyizah. Nanti kita akan belajar hukum tidak mumayyizah macam mana.
Okey. Kalau ada, maaf Ustaz, kalau boleh tanya. Kalau Sila, ada nakok sekalipun, kalau ada kes yang kedua tu Ustaz, yang bawah. Kalau ada nakok sekalipun, masih lagi tidak mumaizah. yang ini ke yang ini? Yang Yang bawah bawah tu. sekali. Yang Bawah bawah tu. sekali. Bawah sekali Yang ke? bawah tu. Kalau katakan ada nakok pada hari yang ke-13 dan 14. Nampak pada hari ke-13 Dan 14. dan 14. Dia sama juga. Nakok ke Sama juga. ataupun hitam ke, dia tak jadi mumaizah. Darah kuat ke nakok ke, dia tak jadi mumaizah. Okey. Dia kena berterusan keluar darah merah tu. Okey. Baik. Cukuplah setakat tu kot malam ni. Dah lama sangat ni. Sebab dia banyak sangat banyak sangat pembahagian tu, ataupun kita nak terang satu persatu tu, kalau nak cepat boleh je. Nak cepat syarat-syarat tu boleh je. Tapi kalau boleh biarlah faham sikit kan. Tak banyak pun dapat faham sikit pun okey dah. Adakah dia istihadah dari pertama? Puan Ulfah tanya yang mana satu? Yang tidak mumaizah ke macam mana? Kalau tak mumaizah ni, nanti kita akan belajar. Okay? Ke soalan sebelum ni saya tak baca pula tadi. Okay. Jadi macam itu. Cumanya dia samalah kalau misal kata darah hitam ni diselangi dengan darah dengan nakok contohnya, dengan suci. So kosong, tak keluar darah. Hitam kosong, hitam kosong, hitam kosong, hitam kosong, hitam kosong. Macam tu kan. Jadi dia kena kalau misal kata hitam kosong sampai hitam tak akhir, lepas tu merah berterusan. Jadi hitam ni walaupun kosong kat sini sampai hitam yang ini semuanya dikira haid, kemudian yang merah ni dikira istihadah. Okey. Dikira istihadah. Okey. So itu saja untuk malam ni. Saya harap walaupun macam tak tahulah. Ada orang tak ni? Ada kot. Dengar kan? Sebab malam ni banyak latihan sikit lah. Banyak latihan sikit. Tak dapatlah nak gua-gua sangat kan. Okey, mudah-mudahan tak faham banyak pun faham sikit pun jadilah. Okey. Yang penting faham syarat-syarat tu. Sebab supaya kita mudah nak tahu kalau misal kata syarat-syarat ni dipenuhi, maka dia mumayyizah, maka kita hukumkan darah kuat dikira haid dan darah lemah dikira istihadah, ataupun darah kuat dikira nifas dan darah lemah dikira istihadah bagi nifas. Kemudian kalau misal kata ada satu syarat tak lengkap, maka dia tak mumayyizah. Contohnya darah kuat keluar tak sampai sehari semalam. Lepas tu darah lemah keluar sampai lebih 5 hari. Maka tak mumayyizah. Okey? Dia tak mumayyizah. Kemudian kalau misal kata darah kuat tu lebih pula 15 hari, lepas tu keluar darah lemah merah. Tu pun tidak mumayyizah. Macam itulah mereka. Okey. Jadi bila mana wanita itu tidak dianggap mumayyizah, maka kita tak boleh hukumkan bahawa darah kuat itu haid dan darah lemah itu istihadah, tapi kita ada hukum yang lain, hukum wanita yang tidak mumayyizah. Nanti kita akan belajarlah hukum wanita yang tidak mumayyizah tu insya-Allah. Okey. Jadi itu sahaja untuk malam ni. Insya-Allah kita jumpa lagi pada minggu hadapan ataupun ini hari Sabtu. Okey. Kalau tak ada apa-apa urusan, mungkin hari Rabu depan lah. Okey. Tengok keadaan. Okey, hari Rabu atau Selasa tengok Rabu, Isnin, Selasa, Rabu. Tengok keadaan nanti nanti Puan Ustazah Syamilah bagi tahu nanti insya-Allah. Sama ada Selasa atau Rabu lah insya-Allah. Okey, terima kasih banyak pada semua dan atas kesudian mengikuti diskusi kita pada malam ini insya-Allah. Okey, kalau siapa yang lebih faham daripada saya dalam hal-hal istihadah ni, mumayyizah tak mumayyizah ni, boleh kongsikan sekali. Mana tahu mungkin saya tersilap sebab dia banyak sangat kan. Mungkin saya tersilap. Jadi boleh perbetulkan sekali lagi. Sama-samalah, sama-sama. Sebab tu kita diskusi kan.
Kalau ada salah silap saya, boleh tegur, boleh kita share. Saya pun nakkan sangat ilmu-ilmu ni supaya kita sama-sama dapat bantu antara satu sama lain. Okey, itu saja. Wallahu ta'ala a'lam wa alam. Baca doa sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Doktor. Baik. Allah. Rakaman kelas sebelum ni saya tak bagi lagi. Lupa saya nak bagi. InsyaAllah nanti kita bagi Ustaz Luqman nanti insyaAllah bagi, ataupun Ustaz Syamilah. Dia bagi dalam grup nanti akan ada link lah ya. Syukuran semua.